Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Umaira. Pada kali ini akan membincangkan bab 3 iaitu penaklukan logik untuk silibus matematik KSSM tingkatan 4. Okey, di dalam bab ini kita akan mempelajari subtopik 3.1 iaitu pernyataan. Jadi, pada video kali ini standard pembelajaran kita adalah untuk menentukan contoh penyangkal untuk menafikan kebenaran pernyataan tertentu. Bagaimanakah anda menentukan contoh penyangkal untuk menafikan kebenaran pernyataan tertentu? Jadi di sini contoh penyangkal peranannya adalah untuk menafikan suatu kebenaran pernyataan. Jadi saya sediakan satu tips di sini untuk kita faham. Sekiranya kita ada suatu pernyataan, jika wujud contoh penyangkal yang menafikan pernyataan, maka pernyataan itu akan menjadi suatu pernyataan yang palsu. Tetapi di sebaliknya berlaku apabila suatu pernyataan yang tidak wujud contoh penyangkal untuk menyangkal pernyataan itu, maka pernyataan itu adalah suatu pernyataan yang benar. Jadi kita fikirkan di sini. Okey, kita ada pernyataan semua poligon mempunyai 2 atau lebih perpenjuru. Jadi untuk kita dapatkan nilai kebenaran bagi poligon benar atau palsu, kita perlu fikirkan adakah wujud contoh penyangkal atau tidak. Sekiranya tak wujud, ianya adalah benar. Sekiranya wujud, jadi kita fikirkan di sini untuk poligon, kita ada segitiga iaitu poligon 3 sisi. Tetapi segitiga tidak mempunyai perpenjuru. Jadi, ayat ini telah menafikan pernyataan asal tadi. Jadi, bermakna wujud contoh penyangkal di sini. Jadi, kesimpulannya, semua poligon mempunyai 2 atau lebih perpenjuru adalah pernyataan yang palsu. Jadi, kesimpulannya, contoh penyangkal digunakan untuk menafikan kebenaran pernyataan. Jadi, untuk kita dapatkan suatu pernyataan itu benar atau palsu, kita perlu fikirkan adakah wujud contoh penyangkal. Jika wujud, palsu. Jika tidak wujud, benar. Okey, kita lihat contoh 14 di dalam buku teks matematik tingkatan 4. Tentukan nilai kebenaran pernyataan matematik di bawah. Sekiranya palsu, beri satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. Jadi di sini kita ada 2 kehendak soalan. Yang pertama, soalan minta untuk kita tentukan nilai kebenaran. Yang kedua, sekiranya palsu, kita perlu nyatakan penyangkal. Jadi sekira palsu perlu nyatakan penyangkal. Kalau benar tidak perlulah. Jadi kita bincangkan yang pertama iaitu A, semua poligon mempunyai hasil tambah sudut pedalaman 180 darjah. Jadi di sini adalah semua. Jadi untuk menentukan kebenaran pernyataan, kita perlu fikirkan di sini adakah wujud contoh penyangkal. Sekiranya tidak wujud, ianya adalah benar. Kalau wujud, ianya adalah palsu. Jadi kita berbalik kepada soalan tadi. Kita dapati di sini soalan membincangkan tentang poligon. Jadi kita dapati bila ayat ini menggunakan perkataan semua, bermaksud setiap poligon mesti mempunyai sudut pedalaman 180 darjah. Jadi untuk kita kenal pasti sudut pedalaman bagi poligon, rumusnya adalah n tolak 2. Okay, n itu adalah bilangan sisi darab 180 darjah. Jadi kita ambil satu contoh. Katakan saya fikirkan berkenaan dengan pentagon. Jadi pentagon adalah suatu poligon yang mempunyai 5 sisi. Jadi untuk kita dapatkan sudut pedalaman pentagon, rumusnya adalah 5 tolak 2 darab 180 darjah, iaitu 3 darab 180 darjah. Jadi kita uji sudut pedalaman pentagon di sini menggunakan kalkulator saintifik. Okey, kita boleh masukkan nilai. Okey, 3 darab 180 darjah. Okey, kita dapati sudutnya adalah 540 darjah. Sedangkan ayat ini semua poligon mesti sudut pedalamannya 180 darjah. Jadi di sini ianya adalah suatu pernyataan yang palsu. Dan contoh penyangkalnya adalah pentagon mempunyai hasil sudut pedalaman 540 darjah. Okey, seterusnya kita bincangkan pula untuk B.
Jadi kita lihat B, sebilangan. Nombor perdana ialah nombor genap. Jadi apa itu nombor perdana? Nombor perdana ialah suatu nombor yang boleh dibahagi, yang tidak boleh dibahagi dengan mana-mana nombor lain kecuali dirinya sendiri sahaja. Dan nombor perdana mesti bermula daripada 2. Jadi kita 2. Okey, kita tak perlu fikirkan yang lain. Kita fikirkan 2 sahaja di sini. Okey, kita dapati 2 adalah suatu nombor genap. Okey. Dan ayat di sini menyatakan sebilangan nombor perdana ialah nombor genap. Jadi sebilangan di sini merujuk walaupun ada satu, ianya adalah perkataan sebilangan. Jadi sebilangan nombor genap perdana itu adalah nombor genap adalah benar kerana yang selebihnya adalah nombor ganjil. Jadi pernyataan untuk B adalah benar. Okey, bagaimana pula C? 4 dan 8 ialah faktor bagi 20. Jadi ini adalah suatu pernyataan majmuk yang menggunakan perkataan dan. Jadi kita perlu cari dua pernyataan asal. Okey, seterusnya kita bincangkan pula contoh 15. Jadi kita baca soalan di situ. Tulis pernyataan matematik yang dikehendaki dalam kurungan. Okey, bagi setiap kurungan. Kemudian tentukan nilai kebenaran bagi pernyataan ditulis. Sekiranya palsu, berikan satu contoh penyangkal untuk menyokong jawapan anda. Jadi ini yang pertama, kita perlu tulis pernyataan dalam kurungan, kehendak soalan. Yang kedua, kita kena tentukan nilai kebenaran. Jadi ini adalah tugas kedua. Tugas ketiga, sekiranya palsu sahaja. Jadi kalau benar, tidak perlu. Tugas ketiga, kita perlu nyatakan contoh penyangkal. Jadi kita akan bincangkan satu persatu di sini. Jadi A kita adalah palsu kerana 6 ialah unsur bagi 3, 6, 9. Maka wujud penyangkal untuk pernyataan ini. Okey, seterusnya kita lihat pula B. Semua gandaan 10 ialah gandaan 2. Jadi di sini kita perlu pertimbangkan perkataan semua. Bila semua merujuk kepada setiap satu gandaan 10 ialah gandaan 2. Jadi kita sedia maklum, okey, semua nombor genap boleh dibahagi tepat dengan 2. Jadi ini menunjukkan 10 adalah nombor genap. Jadi di sini sebelum kita tentukan ini, kita nafikan terlebih dahulu. Okey, jadi bukan semua gandaan 10 ialah gandaan 2. Sedangkan tadi semua gandaan 10 adalah gandaan 2. Kerana gandaan 10 adalah suatu nombor yang genap. Jadi kita dapat jawapan di sini. Okey, penafian kita bukan semua gandaan 10 ialah gandaan 2 adalah palsu kerana wujud contoh penyangkal iaitu semua gandaan 10 boleh dibahagi tepat dengan 2. Seterusnya kita bincangkan pula untuk C, iaitu jika X besar daripada 5, maka X besar daripada 3. Jadi kita perlu nyatakan akas. Jadi akas, sekiranya kita ada pernyataan jika P maka Q, maka akasnya kita akan terbalikkan kedudukan P dan Q. Kita akan jadi jika Q maka P. Jadi di sini jika X besar daripada 3, maka X besar daripada 5. Jadi kita pertimbangkan satu contoh untuk menyangkal ayat ini. Okey, kita pertimbangkan X sama dengan 4. Okey, jadi X sama dengan 4, kita dapati 4 besar daripada 3. Jadi dia memenuhi untuk yang pertama. Maka kita lihat pula 4 adalah kecil daripada 5. Sedangkan pernyataan kita X besar daripada 5. Jadi ini menunjukkan pernyataan akas ini adalah palsu. Dan contoh penyangkalnya di sini adalah 4 besar pada 3 tetapi 4 kecil daripada 5. Seterusnya kita bincangkan pula untuk
D, jika X punca kepada X kuasa 3 tolak 1 sama dengan sifar, maka X sama dengan 1. Jadi kita perlu nyatakan songsangannya terlebih dahulu. Jadi songsangan untuk suatu pernyataan adalah pernafian bagi pernyataan itu. Jadi kita nafikan pernyataan ini. Penafian adalah dengan menambahkan perkataan tidak atau bukan. Kita akan dapat jika X bukan punca kepada X kuasa 3 tolak 1 sama dengan sifar, maka X tidak sama dengan 1. Jadi ayat di sini bukan punca, maka X bukan sama dengan 1. Jadi kita sedia maklum dan kita faham sekiranya X adalah suatu punca kepada suatu persamaan, nilai kiri dan kanannya akan sama. Jadi kita padam yang ni kerana kita telah selesai bincang yang ni. Okey, jadi di sebelah kiri kita ada X kuasa 3 tolak 1. Okey, ini kedudukan sebelah kiri. Okey, di sebelah kanannya adalah kosong. Jadi kita ambil satu contoh. Okey, kita ambil satu contoh di sini untuk menafikan ini sama ada ianya akan menjadi benar atau palsu. Kita pertimbangkan kalau kita pilih X sama dengan 1. Jadi kalau X sama dengan 1, 1 kuasa 3 adalah 1. 1 tolak 1. Okay, 1 tolak 1 adalah sifar. Jadi ini menunjukkan 1 adalah punca. Kerana apabila kita gantikan 1 dalam persamaan, kita akan dapati kiri dan kanan akan dapat nilai yang sama. Jadi kita perhatikan di sini. 1 adalah punca. X bukan punca, maka X bukan 1. Jadi ini menunjukkan pernyataan songsangan ini adalah suatu pernyataan yang benar. Okey, kita lihat pula untuk E. Okey, E, jika K kuasa 2 besar pada kosong, maka K besar daripada kosong. Kita perlu nyatakan kontras positifnya terlebih dahulu. Jadi kita rujuk kontras positif adalah pernafian bagi akas. Jadi bermaksud jika bukan Q, maka bukan P. Jadi Q kita di sini K besar pada kosong. Jadi penafiannya adalah jika K kecil sama dengan sifar, maka P kita K kuasa 2 kecil sama dengan sifar. Jadi di sini kita ambil satu contoh. Okey, kita pertimbangkan suatu nombor yang kecil daripada sifar. Okey, katakan kita pertimbangkan K sama dengan negatif 2. Jadi kita dapati negatif 2 adalah suatu nombor yang memenuhi P, iaitu kecil daripada sifar. Tetapi apabila kita lihat untuk Q, negatif 2 kuasa 2, kita akan dapat 4. Jadi 4 adalah lebih besar daripada sifar. Jadi ianya telah menyangkal 4 kecil sama dengan kosong, iaitu K kuasa 2 akan kecil sama dengan kosong. Jadi pernyataan kontras positif untuk E ini adalah suatu pernyataan palsu dan contoh penyangkalnya negatif 2 kecil dari sifar, tetapi negatif 2 kuasa 2 sama dengan 4 adalah suatu nombor yang besar daripada sifar. Sekian saja untuk video kali ini. Saya harap murid-murid faham apa itu peranan contoh penyangkal dan setiap yang disampaikan dapat memberi manfaat kepada semua yang menonton. Sekian, terima kasih.